Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita banyak puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pengampunan Allah atas segala dosa kesalahan kita. Kita mohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala daripada kejahatan diri kita sendiri. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan tazkirah harian kita. Insya-Allah taala pada pagi ini kita akan melihat pada surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd itu surah yang ke-13 ayat yang ke-8. Surah Ar-Ra'd ayat yang ke-8 muka surat 250. Tulis muka surat 250. Surat 250. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha wa ma taghidul arhamu wa ma tasdad wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Sawa'un minkum man asarral qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil lail وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. Sadaqallahul Azim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, peringatan kepada kita tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap kejadian ini, kejadian makhluknya. Pada sini Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, menjelaskan tentang pengetahuan dia tentang apa yang dikandung oleh seorang wanita. Jadi bila wanita ni mengandung, yang kita kata ini bukan dalam bentuk bila nak lahir, ini pada awal sekali. Pada awal dalam bentuk alaqah, dalam bentuk kecil lagi. Ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allahu ya'lamu tahmilu ma tahmilu kullu untha. Allah Subhanahu wa taala dia mengetahui apakah yang dikandung oleh setiap wanita itu. Dia tahu apa yang dikandung oleh setiap wanita. Jadi apa yang dikandung dalam bentuk yang kecil tu, sama ada dia lelaki ataupun perempuan, sama ada kandungan itu satu atau kembar dan lain-lain sebagainya, ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wama taghidul arham, dan apa yang kurang, wama tasdad, dan apa yang lebih. Apa maksud di sini? Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kurang, iaitu tentang masa kandungan itu. Ada orang tu kadang kurang bulan. Wama tasdad, dan apa yang lebih daripada masa kandungan itu. Itu pun Allah Subhanahu wa taala tahu. Dan ada Ibn Abbas ditafsirkan taghidul arham ni apa yang cacat. Dia apa yang cacat, apa yang sempurna. Ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Setiap sesuatu itu pada sisi Allah Subhanahu wa taala ada ukuran dia, miqdar, ada kadar dia.
Ini takdir, ada takdir dia. Semuanya Allah Subhanahu Wa Taala dah tentu mengikut takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia akan berlaku ni tepat pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi takdir Allah Subhanahu Wa Taala di sini adalah berbentuk ilmu, pengetahuan Allah. Kalau kita belajar tentang bab takdir ini, pertama kita belajar tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kemudian Allah teruskan lagi, alimul ghaibi. Dia yang mengetahui apa yang ghaib. Apa yang ghaib itu apa yang panca indera tak nampak. Apa yang kita tak nampak. Yang ghaib daripada makhluknya. Wasyahadah, dan apa yang nampak. Apa yang perkara-perkara yang kelihatan dan perkara-perkara yang ghaib. Ini semua dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Kabir, dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Besar. Al-Muta'al, dan Maha Tinggi di atas segala makhluknya. Sifat Allah Subhanahu Wa Taala, zat Allah Subhanahu Wa Taala tinggi di atas segala makhluknya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lanjutkan pula nak terangkan kepada kita tentang pengetahuan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita ni tidak terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sawa'un minkum, sama saja daripada kamu ini, menurut ilmu Allah, man asarral qaul, siapa yang sembunyikan ucapan dia. Dia tidak nyatakan ucapan dia. Wa man jahara bihi, dan siapa yang jaharkan dia, itu dia nyatakan. Sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cakap dalam hati, Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui, dan kita kalau beritahu seseorang, kita ucapkan pun Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang apa yang kita ucapkan. Jadi kita sembunyi, rahsiakan ucapan kita. Kadang ada kalanya kita tak cakap apa dalam hati kita. Ada perkara yang kita nak cakap, Allah Subhanahu Wa Taala tahu tentang perkara ini, dan kalau kita cakap pun Allah sama saja. Kita simpan, rahsiakan, atau kita bisikkan. Kita cakap perlahan pun Allah tahu. Kita cakap dengan berbisik pun Allah tahu. Kita kuatkan, sama je, tak ada beza di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sama juga siapa yang mustakhfim bil laili, yang dia menyembunyikan dirinya di malam hari, dalam gelap. Dalam gelap, dia sembunyikan, dia berjalan dalam gelap, dalam keadaan sembunyi, supaya tidak kelihatan dengan orang, supaya tidak kelihatan orang. Dengan orang yang berjalan di siang hari semua orang nampak, sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Jadi kita tak lepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja keadaan kita lah. Kalau kita lihat, kita tadabbur daripada dua ayat ini, peringatan kepada kita bahawa kita ni tak lepas daripada ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, pengetahuan Allah. Allah tahu keadaan kita dalam apa keadaan pun Allah tahu tentang diri kita. Dan ini yang menakutkan bagi ulama lah, bagi mereka ni. Mereka jaga betul-betul, bukan jaga luaran mereka saja, mereka jaga hati mereka. Hati dia, kalau dia sendiri pun dia jaga hati dia, kalau di luar pun dia jaga hati dia. Sama saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia Maha mengetahui tentang niat kita. Yang paling tersembunyi sekali adalah niat kita lah. Kalau yang zahir ni orang nampak, tapi yang dalam hati kita orang tak tahu. Sebab itu nanti di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yaumatu belas sarair. Hari akhirat ni pada hari yang terbongkar segala rahsia. Di antara rahsia tu adalah niat-niat. I'tiqad, kepercayaan, semua yang di dalam hati ni, termasuk niat-niat, semua akan terbongkar. Adakah niat kita baik atau niat kita tak baik? Terbongkar nanti. Pada waktu itu, pada hari akhirat terbongkar dah terlambat, tuan-tuan.
Sebab itu kita kena muhasabah dari sekarang. Kita kena cek niat kita ni dari sekarang. Kalau nak tunggu hari akhirat, baru kita tahu yang niat kita tak ikhlas. Macam 3 orang. Ada 3 orang. 3 orang pertama daripada orang Islam ni yang masuk ke dalam, yang dicampakkan dalam neraka Jahannam. 3 orang pertama, satu adalah orang mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, orang alim, seorang alim yang mengajar Al-Quran. Yang ketiga adalah dermawan, orang penderma, orang yang dermawan, yang infakkan harta dia siang malam di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka lakukan amalan yang agung. Mereka lakukan amalan yang besar sekali. Berjihad, mengajar dan juga berinfak. Tapi tiga-tiga amalan ni tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tanya kepada mereka, apakah amalan kamu? Mereka jawab, tiga-tiga mereka, kami berjihad di jalanmu, aku berjihad di jalanmu, aku mengajar ilmu untuk menegakkan agamamu, meninggikan agamamu, aku berinfak untuk di jalanmu. Semua cakap macam itu, tapi Allah Subhanahu Wa Taala jawab, kadzabta, kamu berdusta. Kamu buat itu kerana nak tunjuk kamu ni seorang pemberani, kerana kamu nak orang kamu puji kamu sebagai seorang yang alim, nak orang puji kamu sebagai seorang penderma. Tiga-tiga diseret muka mereka ke dalam neraka. Diseret, tuan. Muka diletakkan di tanah tu, diseret dan masuk ke dalam neraka. Dan ada riwayat kata Abu Hurairah bila dia baca hadis ni pengsan dia. Ada yang kata Muawiyah. Bila dia baca hadis ni, takut sangat kita. Kita tak tahu amalan kita ni. Jadi kalau begitu kita muhasabah. Mula untuk kita dah bertahun-tahun, dah lama sangat kita memerhatikan luaran kita. Muka kita, badan kita ni kita perhatikan luaran kita, tak nak kalau kita baju kita nak keluar rumah, kita make sure kita pastikan baju kita ni tak ronyok lah, tak ada ink lah, tak ada benda-benda kotoran lah pada luaran kita. Kita banyak fokus kepada luaran kita. Dalaman kita kadang kita kurang fokus. Kita kurang lihat kepada hati kita. Apa dalam hati kita, niat kita. Dari sekarang kita kena hisab. Kita kena muhasabah hati kita supaya nanti jangan di hari akhirat baru kita tahu yang kita ni tak ikhlas. Dalam amalan kita ni kita tak ikhlas, kita kurang ikhlas, kita menunjuk-nunjuk orang, kita suka orang puji Allahu Akbar. Pada waktu itu dah terlambat untuk kita tahu. Kalau seorang ulama, orang soleh gitu. Orang soleh ni dia 20 tahun dia salat saf pertama. 20 years without fail, dia akan dapat saf pertama. Setiap waktu tu dia akan dapat saf pertama. Pada suatu hari dia terlambat. Dan dia rasa malu. Dia terlambat dan tak dapat saf pertama. Dan dia tahu orang expect dia semua di saf pertama. Pada hari itu dia tak dapat saf pertama. Jadi dia merasa malu. Dia merasa malu kepada manusia. Pada waktu itu barulah dia ketahui yang selama 20 tahun ni amalan dia tak ikhlas. 20 tahun amalan dia tak ikhlas kerana dia merasa malu dengan bila dia detect, dia rasa kenapa dia kena rasa malu kepada manusia kalau dia lakukan solat dia kerana Allah Subhanahu Wa Taala, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa dia nak kena ada rasa malu dengan manusia tak dapat saf pertama? Pedulilah dengan manusia. Apa manusia kisah aku saf pertama ke aku saf kedua, yang betul dia ikhlas. Pada ketika itu dia tahu, dia detect yang dia ni tak ikhlas selama 20 tahun. Alhamdulillah dia dapat detect sebelum dia mati. Itu jadi kita nak terutama usia-usia kita di akhir usia kita ni, fasa terakhir ni, ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun, nak dekat 60 tahun, ada yang 70 tahun. Ini fasa-fasa terakhir, janganlah dah cukuplah untuk kita fokus kepada luaran kita.
kepada apa yang di luaran ni. Sekarang ni masanya untuk kita kembali, untuk roh kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita fokus kepada dalaman kita. Kerana yang akan membuat perjalanan ini setelah kita mati adalah roh kita. Yang akan keluar daripada dari dunia ni adalah roh kita, bukan jasad kita. Jasad kita kita akan tinggalkan. Roh kita yang akan keluar. Jadi roh ni sama ada dia tayyibah ataupun khabithah, sama ada dia baik ke tidak. Roh ni dalam. Roh ni kalau kita cakap bukan luaran, luaran itu badan jasmani kita, fizikal kita, tapi roh, soul kita adalah di dalam. Jadi kita kena perhatikan roh kita ni baik. Roh kita ni ammaratu bisu, roh atau orang cakap nafsu lah, banyak macam-macam nama lah. Kalau kita nak belajar tentang itu, ammaratu bisu, dia mengajak kita kepada jahat. Ni dalam ni ada benda jahat ni. Itu nafsu kita. Roh, ada. Sampai seorang itu, kata ulama, boleh mendidik roh dia, boleh menjinakkan roh dia jadi mutmainnah. Roh yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Walau wahai diri nafsul mutmainnah, sampai jadi mutmainnah. Daripada ammaratun bisu itu yang bukan ammara, bukan yang menyuruh tu. Yang ammara selalu menyuruh untuk keburukan. Kita kadang dengar saja, belum kita lihat, dengar saja tentang seseorang aja, roh kita cakap dah mula mengutuk lah, dah mula dengki lah, dah mula iri hati lah. Baru dengar saja, tengok cepatnya roh punya reaction. Roh kita yang teruk ni dalam ni. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kami mohon perlindunganmu ya Allah daripada nafsu kita, daripada kejahatan diri kita sendiri. Jadi ada nafsu yang jahat dalam diri kita, kita kena beri perhatian. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui tentang diri kita inside out, kita dalaman dan luaran. Yang kita takut luaran ni manusia pun tahu juga. Manusia pun tahu diri kita. Tapi yang kita takut adalah dalaman. Itu yang kita tadabbur, kita ambil pengajaran daripada ayat tu. Kemudian ayat seterusnya, lahu muaqibatun min baini yadayhi wa min khalfi. Bagi manusia, baginya, bukan bagi Allah, bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang mengikuti dia, menjaganya bergiliran. Malaikat yang bertugas menjaganya, di depan, di muka, di depannya dan di belakangnya, dan mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berdasarkan perintah Allah ini, malaikat ni akan jaga manusia daripada gangguan jin dan gangguan makhluk-makhluk yang lain. Biasanya malaikat ni bergilirlah, dia ada shift pagi dan shift malam untuk menjaga manusia. Mereka berjumpa biasa di waktu subuh. Waktu subuh mereka akan tukar shift malaikat. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan bertanya, bagaimana engkau tinggalkan hamba aku? Kami tinggalkan hamba-Mu dalam keadaan mereka sedang solat. Sebab itu nak kena jaga solat subuh, dan juga dalam riwayat yang lain solat asar juga. Malaikat tukar shift solat subuh dengan solat asar. Ini malaikat-malaikat yang menjaga manusia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Sebenarnya ini ayat yang kita nak ini fokus. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah pada diri mereka sendiri. Biasanya ayat ni dibawa dalam program-program motivasi, atau biasanya ustaz-ustaz akan kata Allah tak akan mengubah diri kita sehingga kita mengubah diri kita. Sebenarnya ayat ni menurut tafsiran ramai ulama, innallaha la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak mengubah keadaan satu kaum ini, Allah tidak mencabut nikmat. Jadi Allah tidak mengubah, bukan nasib nasib baik, nasib buruk mereka. Biasa ayat ni, faham dengar lagi, biasanya ayat ni dibawa untuk cakap
Allah tidak mengubah nasib buruk kamu sehingga kamu mengubah dia sendiri menjadi nasib baik. Itu biasa yang kita faham. Biasa kita faham daripada sebenarnya bukan. Maksud ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengubah keadaan itu nikmat. Kita dalam keadaan nikmat, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dalam keadaan mewah, hidup dalam keadaan sihat, hidup dalam keadaan keimanan, keislaman. Itu nikmat. Allah tak mengubah nikmat tu. Nikmat segala macam nikmat lah. Nikmat kemewahan, nikmat kesihatan, nikmat keimanan, nikmat keislaman, semua nikmat itu. Sehingga kita sendiri yang mengubah keadaan kita, iaitu kita dan dalam nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengubah dia dengan melakukan maksiat. Daripada ketaatan kita melakukan maksiat. Jadi Allah akan cabut nikmat itu daripada kita sehingga mereka kerana perbuatan derhaka kita, dari baik itu hingga menjadi tak baik. Itu yang dimaksud ayat ni. Apa yang terjadi kepada seseorang itu, nikmat ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia melakukan kemungkaran. Sekarang ni nikmat sekarang ditarik nikmat kesihatan. Satu dunia, kita cakap satu dunia. Kerana perbuatan buruk ditarik keadaan sihat. Dulunya rata-rata satu dunia ni dalam keadaan sihat, tak takut akan penyakit yang senang merebaklah COVID-19. Sekarang ni kita dalam keadaan ketakutan. Tadi nikmat aman, pergi mana-mana pun kita tak takut. Sekarang ni dalam ketakutan, terus terang. Saya kalau nak pergi kedai pun takut. Kalau aku terpegang benda yang orang yang ada positif, habislah aku balik, aku pegang pula anak isteri aku semua, mereka pun kena, semua kena. Kita dalam keadaan takut. Dalam keadaan boleh tuan-tuan, benda ni boleh terjadi. Kenapa nikmat kita cakap kesihatan atau keamanan itu ditarik oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana ada angkara daripada manusia itu sendiri. Jadi Allah tak mengubah nasib baik satu kaum itu sehingga mereka sendiri yang mengubah keadaan mereka sendiri. Jadi nasib tak baik. Dulu di Singapura lah. Tak tahu sekarang dulu bila kita kerja government, kita kerja pemerintah, government civil, kita diberi peluang untuk solat Jumaat. Untuk solat Jumaat ada 2 jam. Orang Islam untuk dapat 2 jam untuk untuk solat Jumaat. Tapi ada orang Islam yang tak pergi solat Jumaat, dia pergi Orchard Road, dia pergi shopping. Jadi ada tempat tu, wallahualam sekarang itu tahun late 80s bila saya kerja di NIE itu dulu. Ada tempat tu dia tak berikan lagi sekarang. Tak tahu government sekarang bagi tak umat Islam solat Jumaat. Mungkin orang yang kerja government dia tahu. Kalau government dah tak kasih, angkara siapa tuan-tuan? Angkara umat Islam sendiri lah. Dulu dia diberi kebebasan, peluang untuk laksanakan solat, dia derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia tarik nikmat tu. Itu maksud ayat tu. Jadi kita yang mengubah diri kita sendiri daripada keadaan yang baik, daripada keadaan yang sihat, daripada itu kita sendiri kita mengubah dia menjadi buruk. Itu kita yang mengubah. Biasanya orang-orang akan bawa terbalik pula. Kita kena ubah diri kita kerana Allah tak. Tapi yang maksud ayat ni adalah macam gitu. Rata-rata ulama akan tafsirkan, termasuk tafsir Jalalain, dia katakan gitu. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala nak keburukan terhadap satu kaum, iaitu nak menimpakan azab mereka, maka tak ada siapa yang menolak. Sekarang kita keadaan siapa? Siapa yang dapat menahan penyakit ni? Tak ada penyakit ni.
Angkara manusia bukan Allah saja-saja nak turunkan azab dia. Angkara manusia, Allah SWT turunkan azab dia. Dan bila turun azab ni, azab di sini adalah musibah, penyakit, wabak penyakit ni musibah. Satu azab Allah SWT, siapa yang dapat menolak dia? Tak ada. Tak ada orang dapat menolak. Kita boleh buat prevention saja, tuan-tuan. Kalau nak kena dengan kita, kita tak boleh tolak. Kita tak boleh buat apa-apa. Kalau Allah nak kehendaki satu kaum itu keburukan, timbul azab, maka tak dapat menolak dia daripada siksaan-siksaan yang Allah Subhanahu Taala dah tetapkan. Dan tidak ada sekalipun bagi mereka selain Allah Subhanahu Taala. Sebab itu kita dah sampai saya ingat pemimpin Itali ke apa, dia kata there's nothing for us except in the heavens, yang dapat bantu kita. Dia pun mengaku juga yang dapat menolong dia adalah Allah SWT. Selain Allah tak ada orang. Di sini Allah cakap tidak sekali-kali bagi mereka orang yang dapat menolong mereka daripada keburukan yang Allah timpakan selain Allah sendiri. Tak ada seorang penolong bagi mereka yang dapat mencegah datangnya azab Allah terhadap mereka ini. Itu yang kita insaf dan kita kembali kepada Allah SWT. Bagaimana kita nak hilangkan keburukan ini adalah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah, kembali kepada Allah SWT, untuk kita angkat kejahatan ini. Itulah pengajaran bagi kita tentang untuk sentiasa kita kembali kepada Allah Subhanahu Taala, kembali mentaati Allah Subhanahu Taala. Insaf kita selama ni kita lalai. Selama ni jadi masa-masa, kalau dah sana di Singapura panggil kalau di sini PKP, kalau di Singapura circuit breaker apa. Masa-masa ni apa ni? Masa-masa kita muhasabah diri kita, tuan-tuan. Masa-masa kita lihat amalan kita. Kita sekarang tak boleh pergi masjid. Sekarang peluang untuk pergi masjid dah tertutup lah. Sementara ni dah tertutup untuk beribadat kepada di masjid, untuk kita dengar kuliah, untuk kita solat berjemaah, semua dah tertutup sekarang ni. Kita salahkan diri kita sendiri. Kita kena muhasabah, kita kena salahkan diri kita. Dulu aku bila masjid buka aku tak pergi pun. Aku tak dengar ceramah pun, aku tak solat jemaah pun. Sekarang ni dah tertutup. Kita rasa menyesal. Tapi alhamdulillah, ini belum kiamat lagi. Ini baru gambaran saja, gambaran. Tapi hari kiamat macam gitu. Ini gambaran aja bagi kita. Contohlah orang ni tak pergi umrah. Sekarang ni dah tak boleh pergi umrah, atau ada duit, ada harta tapi dia tak pergi haji. Sekarang ni pintu untuk laksanakan mungkin ditutup tahun ni. Dia rasa menyesal. Dan salah siapa? Salah diri dia lah. Dulu time aku ada duit, aku tak nak pergi haji. Kalau last year aku pergi haji, kalau waktu itu tu, alhamdulillah ada yang Haji Hazman dengan Haji Zuraidah, alhamdulillah dapat pergi haji tahun lepas. Tahun lepas ya. Kalau tahun ni tertutup, tak dapat pergi haji. Kalau cakap 2020 lah nanti kita pergi haji. Kena pula COVID-19, tak dapat pergi haji. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT. Mereka dapat pergi haji daripada keluarga kita lah. Tahun lepas dapat menunaikan fardu haji. Kalau orang yang tahun lepas dah ada peluang dia tak pergi, tahun ni dia nak pergi, menyesal dia. Dan kenapa? Nikmat pergi haji tu Allah cabut kerana perbuatan awak. Waktu senang, waktu tu awak tak nak pergi haji. Kerana dia tarik nikmat tu. Jadi ini pengajaran bagi kita, tuan-tuan. Kita gunakanlah masa circuit breaker. Dia panggil circuit breaker kalau sini PKP ni, untuk kita muhasabah diri kita. Supaya lepas ni kita menjadi manusia yang lebih baik. Kita mohon pada Allah SWT bertambah baiklah. Ini hikmah, satu hikmah yang besar ni dibagi kita macam pause sikit dalam hidup kita, tuan-tuan. Kita sekarang ni kita nak kelang kabut, okeylah cakaplah kita nak baca Quran. Aku nak kena baca Quran. Nak kelang kabut nak pergi mana? Kalau dulu nak kelang kabut baca Quran pagi hari,
nak cepat, tak ada masa lah nak baca Quran. Pasal apa? Lepas tu nak pergi kerja. Sekarang ni nak pergi kerja apa? Sebahagian kita tak pergi kerja pun. Apa nak baca kelang kabut? Jadi baca, ambil masa untuk baca. Lama-lama sikit dengan Quran pun tak apa. Lama-lama beribadat, tak ada mana nak pergi. Kita nak pergi mana lepas ni? Jadi gunakan waktu ni untuk kita muhasabah diri kita, untuk kita make up apa yang banyak kita tinggalkan, dan selepas ni kita berazam kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita hidayah, taufik dan hidayah untuk kita melakukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.